Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita yang berkenaan dengan tafsir, dan kita dalam ayat yang kita masih bincangkan, itu ayat yang ke-92-93 suratul Nisa. Itu berkaitan dengan tajuk masalah pengharaman membunuh dan hukuman ataupun denda yang kena kepada orang yang bunuh dengan tak sengaja. Adapun orang yang bunuh dengan sengaja, kembali pada ayat 178 suratul Baqarah berkenaan qisas. Pun ayat ini kita kata dia khas atau berkaitan dengan tajuk masalah orang yang bunuh tersilap. So kita bincangkan itu, kita kata bahawa untuk orang tersebut dia ada denda atau hukuman yang Allah tentukan. Pertama sekali dia kena bebaskan hamba. Lepas tu kemudian dia kena bayar diat kepada keluarga si mati. Dan kalau tak boleh bayar diat, baru timbul tajuk masalah dia boleh kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Terangkan kalau sekiranya yang terbunuh itu daripada kaum ataupun orang-orang yang di antara kita dengan mereka, negara kita dengan negara mereka ada permusuhan, peperangan, maka tak ada benda yang kena pada si pembunuh kecuali dia cuma kena bebas hamba saja. Adapun kalau sekiranya maksudnya kalau tak puasalah. Okey. Kalau sekiranya di antara kita dengan kaum tersebut ada perjanjian macam ahli zimmah atau ahli ahad, orang yang ada perjanjian dengan negara Islam, maka kita kena bayar. Selain daripada yang kafarah puasa atau bebas hamba tu, kita kena bayar diat kepada keluarga. Cuma ada khilaf berkenaan dengan jumlah. Ada kata penuh, ada kata separuh, ada kata sepertiga. Wallahu a'lam. Pentingnya kita kata bayar tetap bayar. Okay, kemudian kata kita bincang itu, kita masuk usaha yang ke-553. Kita ada bincangkan berkenaan dengan beberapa hadis yang kita baca daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mana Ibn Abbas ditanya berkenaan dengan orang yang membunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja. Bunuh tak sengaja kita bincang ada taubat. Bunuh yang sengaja ni ada taubat ke tidak? Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia cenderung kepada tak ada taubat. No taubat at all untuk orang berkenaan. Dan bahkan memang kita kata yang itu kita ambil sikit yang tentang bila dah tua. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kan dia mata dia dah mula buta, tak nampak, tua sangat. Kita ada ambil sikit tajuk berkenaan dengan tajuk bahagian yang kita lari sikit tajuk itu berkenaan dengan, walaupun dia adalah orang yang Nabi doakan untuk faham Quran, tapi dia tak faham pun dalam ayat Quran tu ada cara penyembuhan mata dia yang buta ke tak ada. Tak ada. Dia terus macam tu keadaan dia. Okey. Jadi maksud dia bila dia kata tentang tajuk tu, memang orang yang membunuh dengan sengaja ni dia akan dihukum di hadapan Allah Ta'ala sampai akhirat nanti pasti akan kena. Jadi di sisi Ibn Abbas radhiyallahu anhu tak ada taubat. Tidak ada taubat. Okey, wa mimman dhahaba, kita sambung adik kita sambung. Wa mimman dhahaba ila annahu la taubata lahu minas salaf, dan di antara mereka yang berpendapat kepada bahawa tiada taubat untuk si pembunuh dengan sengaja ni. Yang bunuh dengan sengaja, bukan bunuh tak sengaja, bunuh dengan sengaja. Okey. Dendam ke, marah ke, apa sebagainya, dia bunuh. Okey, antaranya adalah Zaid bin Thabit berpendapat tidak ada taubat juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ubaid ibn Umair, Hasan atau stop situ lah. Sampai situ, sampai tadi Abu Salamah tu dah stop dah nama sahabat. Kemudian Hasan Basri, kemudian Qatadah, anak murid Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud dalam masalah tafsir. Dhahhak
Dan bahkan naqalahu ini dinukilkan pendapat ni oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dia telah letakkan, kumpulkan nama-nama para sahabat dan tabi'in yang berpendapat bahawa tiada taubat bagi orang yang bunuh dengan sengaja. Okey. Ustaz Hasan Basri Dia tabi'in. Dia jumpa dengan sahabat, tak jumpa dengan Nabi. Qatadah macam tu juga. Okay, jadi kita kata dia sebut salaf ni, kumpulan ni lah. Kumpulan yang sahabat dan tabi'in yang kita katakan mereka ni adalah orang-orang yang tidak orang-orang yang sempat kita kata kurun terbaik. Orang yang kurun terbaik Nabi puji, hanya golongan dia. So kalau kita kefahaman, kita ikut kefahaman mereka. Dia bilang ulama. Pada kita punya standard tu ulama lah. Ulama. Sebab di sekarang para sahabat, actually para sahabat ketika Nabi, tunggu dulu, ketika Nabi tunaikan haji, Ibnu Hajar Asqalani kata jumlah para sahabat yang hadir ketika Nabi tunaikan haji itu dan 100,000 orang. Tapi among the 100,000 tu, yang menjadi rujukan kita orang tentu je. Sebab tu yang dipilih untuk diambil pendapat mereka ialah ulama. Bukan hanya sahabat je terus ulama, tak. Sebab ada sahabat yang macam lelaki kencing dalam masjid Badui tu, sahabat juga tu. From the sense of nama sahabat dia dapat, tapi the sense of masalah ikutan tidak. Jarir Tabari tu tak? Jarir Tabari tak, dia bukan bawah lagi. Pasal dia mati 310. Dia cikgu pada Ibnu Kathir. Jauh lagi. Ibnu Kathir 600 lebih. 600 lebih. Dia mati, dia 200 something, 200 lebih hijrah. Dia mati 310, Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Kathir bawah lagi, tahun 700 hijrah lebih. Sezaman Ibn Taymiyah. Jadi basically okay. Tapi yang menyamakan mereka ni ada pegangan. Even though Ibnu Kathir jauh kan, Imam Syafi'i bawa para sahabat tabi'in, para imam tadi, kemudian ulama hadis, berserusan ulama tafsir. Mereka ni memang kita kata daripada jarak kedudukan mereka dengan para sahabat adalah jauh. Tapi mereka berpandukan para sahabat dan setiap pendapat mereka. Itu sebab kita kata fahaman salaf ni benda yang kita kena panggil jaga. Kalau daripada salafus soleh tak ada pendapat, dan boleh kita bahaskan ikut zaman kita. Kita boleh katalah pendapat saya. Tapi bila ada para sahabat Nabi penjelasan bagi makna ayat ataupun terjemahan bagi kalimah, maka kita kena ikutlah diorang. Sebab sangat pelik kalau kita cuba gunakan idea kita untuk langgar para sahabat yang pendapat. Sebab tu bila kita kata, bila kita sebut ulama yang dicontohi, difatuhi, macam orang kata kita tak faham Quran hadis, tak boleh ustaz, kena ada ulama. Saya kata betul, ulama pertama adalah para sahabat lah. Bukannya orang-orang kita, zaman kita sekarang ni ulama Nusantara lah benda kan. Kadang ngarut je. Yang sampai tudung tak pakai pun tak apa. Ada para sahabat cakap macam tu ke? Tak ada. Tapi orang pakai idea macam tu. Kononnya ini ulama, kita hormat ulama. Hormat dia maksudnya kita tak cerca dia, tak maki dia bila dia salah. Tapi tetap kita kata kita akan ikut kesalahan dia. Kesalahan dia salah tu kita akan ikut. Kita akan cerca dia, tapi tak akan ikut. Itu hormat ulama maksud dia. Bukan maksud dia kita nonong je, dia cakap apa kita follow. Itu salah. Nilai dan juga memerhatikan tu kena jaga. Macam zaman sekarang ada orang-orang yang konon berilmu, dia sibuk teori konspirasi. Dia kata penyakit ni pun ada konspirasi. Tak ada betul pun. Menteri Agama kena pun masih konspirasi. Kan? Ini masalah lah kita kata jumpa orang sesat macam ni, nak macam mana? Walaupun nama ustaz. Walaupun nama dia ustaz kan. Orang kata nampak, tapi dia ustaz belajar agama. Kalau dia sesat, nak sesat lah macam mana? Macam mana ya, cara logiknya kalau masalah-masalah yang sekarang, katalah coronavirus. Kalau kita nak relate dengan kalau Nabi buat apalah kan kita nak belajar, kita kena refer hadis. Ada. Masalahnya ada. Ada yang tak ada. Macam mana kau boleh cari ya? Memang ada. Masalahnya ada. Itu problem kita. Itu benda tu hadis tu ada. Hadis yang yang tentang tajuk dalam Bukhari. Kita tak post kan. Apa tentang tajuk ni kan. Memang ikut pada hadis Nabi SAW. Memang dah ada panduan. Baru ni Ustaz Zul tu kena kan. Ada komen. Ada hadis kalau ada wabak kenapa masuk surga. Ya betul. Betul. Kenapa dia sebagai seorang ulama? Betul. Tajuk itu semua betul. Kita takkan maksumkan dia. Dia salah, kita kata salah. Tak apalah, tapi berijtihad. Wallahu a'lam kan.
Yang orang marah bukan masalah dia pergi tu. Orang marah pasal kempen pilihan raya. Itu tajuk sebenar. Basically kita tak ni lah. Tapi pada asasnya dia manusia. Dia bersalah boleh silap. Dia berijtihad. Dia ambil kira kan. Apa benda dia fikirkan. Dia silap lah. Tapi kita taklah perlu maki dia. Kan tu bodoh lah. Itu bukan cara kita. Umat Islam kita tak macam tu. Atau kalau buat tu pun orang kafir pun takkan kita bodoh dan bodohkan dia. Qadar tak nak berjalan. Kalau hari ni kita cakap kan, mungkin besok lusa bapak kita tersilap macam mana? Kita tak cakap yang tu. Bila orang cerca bapak kita marah pula. Basically memang benda salah sebab ni hadis kan. Nabi kata apa? Dalam hadis Bukhari, hadis nombor 3474. Hadis Sahih Bukhari 3474. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha, bin Aisyah radhiyallahu anha. Zaujin Nabi, isteri Nabi SAW. Daripada Aisyah, isteri Nabi SAW. Qalat, berkata Aisyah. Okay. Sa'altu Rasulullah SAW an ta'un. Aku tanya Rasulullah SAW mengenai ta'un. Ini wabak penyakit. Okey. Fa akhbarani annahu azabun. Maka baginda bagi tahu aku bahawa ia adalah azab. Ba'athahu Allahu ala man yasha, atau nak utus pada siapa je dia tindak. Tak kira baik ke jahat. You good person, bad person, mesti datang. Okey. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Namun begitu Allah Ta'ala jadikan dia rahmat untuk orang beriman. Dia bala, azab untuk kaum untuk siapa Allah Ta'ala utuskan. Tapi dia rahmat untuk orang beriman. Okey. Jadi Nabi beritahu macam dia rahmat. Dia berkata, laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Tidak ada siapa yang berlaku ta'un, bawa penyakit, fayamkuthu fi baladihi. Lalu dia diam dalam negeri dia tinggal. Duduk diam dan negeri dia tinggal, tak keluar negeri. Sabiran muhtasiba, dalam keadaan bersabar dan berharap ganjaran Allah Ta'ala. Kan dia musibah kan, tak boleh bekerja, tak boleh sekian. Tapi dia sabar, tahan diri dan juga sekian. Tapi tak keluar dari negeri. Yang kemudian, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia tahu takkan menimpa dia kecuali apa Allah tentukan. Dia kena ada belief macam juga. Kalau kena, Allah tak nak kenakan. Tak kira dia keluar ke tak keluar, nak kena. Tapi dia duduk dalam negeri tu. Ini riwayat Bukhari, riwayat Ahmad nombor 26139. Lafaz dia diam dalam rumahnya. Mana berlaku wabak penyakit, dia diam dalam rumah. Kalau ikut satu lafaz Ahmad, diam dalam negeri dia, tempat dia tinggal. Okey, ikut lafaz Bukhari. Maka apa dapat? Nabi kata dia kata illa kataballahu lah. Dia kata ke illa kana lahu mithlu ajri syahidin, kecuali melainkan pasti dapat untuk dia pahala orang mati syahid. Means that Nabi letak 4 benda. Duduk dalam negeri, dalam keadaan bersabar, harap ganjaran Allah, dan tahu apa-apa kena, takkan kena dia kecuali apa Allah Ta'ala tentukan. Ada 4 sifat ni. Kalau jadi apa-apa kat dia, sama ada A, dia tak kena, macam kita tak kena. Sakit tidak, mati tidak. Pahala level 1. Level bawah. Syahid, tapi bawah. Kemudian kalau orang tu kena tapi tak mati, level 2. Kalau orang tu kena dan mati, level 3 lah. Sebab dia memang syahid ni takkan serupa. Kadar dia, taraf dia. Orang yang mati dibunuh di jalan Allah Ta'ala lain dengan orang yang mati tenggelam. Mati lemas pun syahid. Kebakaran syahid. Tapi tak serupalah tahap dia. Macam ni kat kes tadi. Orang tu ada darjat. Tapi basically kalau ikut atas arahan pemimpin ke dalam zaman? Tak, actually benar ikut pada ni, pemimpin tak boleh paksa kita keluar. Untuk tahan diri rumah, pemimpin tak boleh paksa kita, betul tak? Tapi masalah paksa suruh dalam rumah, pemimpin boleh paksa kita. Boleh. Macam sekarang lah. Lambat. Buat apa dah? Saja je. Masuk dalam video. Jadi jadi kalau ikut pada kefahaman tadi, memang salafus soleh dia akan rujuk tengok pada Nabi, tengok para sahabat. Ini nama dia. Walaupun kita bukan sahabat Nabi, kita betul ada orang kata salafi apa? Salafi pasal kita ada akidah ibadah orang-orang terdahulu. Yang awal. Pasal kalau ikut dalam Quran panggil as-sabiqunal awwalun. Orang mula-mula yang awal masuk Islam. Orang tu jadi contoh kita. Lawan daripada salaf apa ayat? Khalaf. Orang pengganti. Tapi pengganti tak semesti buruk. Unless dia menyanggahi pendapat para sahabat.
Kalau dia buat cara baru kan, macam kaedah orang yang belajar tauhid pakai ilmu kalam, dia menyanggah salaf lah. So, para salafus soleh tak pernah mengambil ahli falsafah sebagai tempat mereka merujuk untuk tahu pengertian Quran atau hadis. Kalau dia kata ada orang tu tengok Quran hadis, tapi nak tahu pendapat, buka kaedah falsafah, gila lah. Salah lah. Walau dia siapa sekalipun. Mana boleh gunakan ilmu kalam untuk faham kata-kata, sabda Nabi dan juga firman Allah Ta'ala. Sebab Nabi tak pernah gunakan falsafah. Para sahabat tak faham pakai falsafah. Why should you use falsafah? Ilmu laduni itu semua. Lagi gila lah. Lagi sesat lah. Betul kan? Kita kata benda tu dia orang buat cerita-cerita kemukan. Tiba-tiba para sahabat tak ada. Itu kita ukur. Dia kata macam ni, kita ukur. Cerita macam orang tu kata ilmu laduni kan, tahu benda gaib. Al-Kafi ada cakap pasal laduni. Tak, ilmu tu cerita berkenaan dengan maksud laduni apa? Maksud laduni tu apa? Ladunna ilma, dari sisi kami. Tapi ada rahmat laduni, kenapa tak cari? Kenapa cari ilmu laduni, tak cari rahmat laduni? Min ladunna rahmatan ada ayat awal tu. Aitayna rahmatan min indina wa ala min ladunna ilma, apa? Kan itu yang ilmu. Fityatul amr bil wazn. Ada ayat awal dia punya tu. Rahmatan min ladunna Ladunna ilma. dia kata kan dia minta dia kata Rabbana, dia kata atina min ladunka rahmatan. Atina min ladunka rahmatan. Itu tengok Ashabul Kahfi minta rahmat laduni. Kenapa tak baca macam tu? Tak kira rahmat laduni, rahmat indi ke, rahmat sekian-sekian, ukur lah. Tak nak pula. Kenapa sibuk ilmu laduni? Kenapa tak sibuk rahmat laduni? Ya, rahmat laduni tadi macam Ashabul Kahfi dapat. Tidur 300 tahun, tak tua-tua. Masuk ahli kalam ni is not surprising that any of us can get ilmu tu kalau Allah nak bagi. Itu kalau konsep dia macam tu, then Sami Buddha pun boleh dapat. If you open that type of thing kan, pemahaman, anjing babi masuk. Pintu gerbang tu buka, bukan kucing anjing je, bukan kucing orang je masuk. Anjing babi masuk. Ini ayat saya kasar lah. Kan? Bila buka pintu tu not impossible. Anything not impossible. Ni apa masalah dia? Karut dia tu. Sebab tu agama kita ada disiplin. Sebab tu kalau orang jumpa saya kata ilmu laduni, saya kata kisah ilmu laduni yang kata Khidir tu. Kita soalan pertama. Ini ada beberapa soalan siri. Dia nak faham kan, dia orang faham betul ke salah. Soalan pertama, Nabi ke bukan Nabi? Khidir tu Nabi ke bukan? Okay. Then when you say Nabi, ilmu dia tu mukjizat. Mana boleh ada orang dapat? Sebab kalau dia Nabi, macam kalau kita kata apa Khidir dapat, saya boleh dapat. Then tongkat Musa pun abang boleh dapat. Betul? Then Quran Muhammad pun boleh dapat. Dia memang tak pelik di sisi apa? Di sisi apa? Orang yang sufi ni, memang dia bagi dia orang boleh dapat Quran lain. Dia Quran yang depan ni Quran zahir, Quran dalaman, Quran batin. Saya boleh dapat Quran batin dia kata. Ya, Quran awam, Quran yang ini khas. Bagi sisi orang memang sesat lah. Pasal dia bagi sebab tu dia orang duk main tajuk kita, dia kata boleh dapat ilmu yang Khidir tu dapat. First kita tanya soalan, Nabi ke tidak? Kita punya konsep bila dia seorang Nabi, apa dia dapat tu mukjizat. Nobody can have it. Kalau kita kata dia boleh dapat, kita boleh dapat, then anything para anbiya dapat, kita dapat. Habislah. Mukjizat pun not all the time kan. Problem dia sekarang, dia orang nak buat all the time. Belum lagi, tak habis tu, tak habis lagi. Soalan tu tak habis lagi. First soalan dia adalah, Nabi ke bukan? Okay. Second question, kalau orang tu kata ada juga kan, kita kata, okay, fine lah, dia kata bukan Nabi. Okay, fine. Bukan Nabi, fine. Soalan dia berbunyi, nombor 2 adalah, kalau dia bukan Nabi, tengok ilmu dia buat tu apa. Ilmu dia buat halalkan haram tau. Bunuh orang, halal haram. Just because tengok budak ni bahaya, pak, tikam. Boleh tak? Kita dapat depan kita orang liberal ke, orang sesat kan, yang ini, kita datang ambil pisau tikam. Boleh? Tak boleh, walaupun dia ni akan menyesatkan orang punya banyak ni nanti. Tak boleh ketikam dia. Kena masuk mahkamah. Kena bincang di mahkamah. Mahkamah jatuh hukuman. Kita sendiri ambil pisau tikam tak boleh. Haram. Maksud basic dia, just because of apa dapat dalam kepala, tak boleh kita bunuh orang. Kita kena ada bukti. Tapi Khidir buat apa? Bunuh orang. Rosakkan harta orang. Tanpa sebab. Boleh?
Kan nampak dah jenuh kan dah start. Maksud dia ilmu yang kita dapat tu, dia punya karakter yang mahal dia, yang special dia adalah yang haram jadi halal. Dan ini sebenarnya hanya melalui wahyu. Kita nak potong tangan pencuri. Kan potong tangan manusia, halal haram. Potong tangan manusia, halal haram. Haram, tak maksud dia just tangkat orang potong, tak boleh. Tapi bila pencuri tu Allah perintah ke potong tangan dia. Haram halal. Halal lah, bahkan wajib. Bahkan wajib. Macam juga perang, bunuh orang, halal haram. Haram kan, tapi Allah Taala perintahkan suruh perang. Dan halal haram. Halal dan bahkan jadi wajib. So basically kat situ kita faham bahawa ilmu Khidir bukannya orang punya kita dakwa kata ilmu laduni ni. Sebab kalau dia Nabi, awak tak boleh dapat. Kalau bukan Nabi pun, sifat yang ilmu dia ada tu awak tak ada. Dia kata dapat sekian soalan. Dengan apa Tok Guru awak nampak tu, boleh tak kita pergi tikam orang? Tok Guru kata, budak ni akan jadi pembantu Dajjal terkuat. Kita pun pergi ambil pisau, cak kita tikam. Kenapa Tok Guru saya kata? Halal. Kita nampak orang tu kan, dia kita nampak bayangan dia kat accident. So cara kita nak bagi, kita tikam tayar kereta dia. Sebab Tok Guru kita dah telefon. Mat, nanti orang dekat tepi kedai kau tu, dia naik motor kan, tikam tayar kereta dia. Tayar motor dia. Lepas tu dia accident kat gitu. Kalau tayar dia rosak, dia tak accident. Haji. Ni wali ni. Wali apa? Wali kutub. Bukan wali kerutuk kan? Wali kerutuk kan? Tak seriously. Once kita open pintu tu, siapa boleh tutup? Nak tahu macam mana? Rosak agama, jahanam. Halal jadi haram, haram jadi halal. Memang tapi basic dia memang kita jumpa geng-geng sufi ni, memang itulah dia kata sebenarnya haram untuk orang awam, halal untuk kami. Orang awam ni tak boleh. Orang syariat. Kami orang hakikat. Yang tu punca sebenar. Lepas tu kita tengok orang sesat. Saya jamin 90% geng sesat ni semua tarikat. Yang jadi mengaku Tuhan. Tengok balik. Mengaku Tuhan, mengaku Nabi, mengaku Rasul. Tengok balik dia punya sejarah hidup. Pernah belajar pondok ni, belajar di tempat sekian, belajar sekian, ikut tarikat sekian. Mana tak ada je. Semua ikut amalan tersebut. Kalau dia kata ada 90% possibility untuk awak sesat, awak pergi belajar buat apa? Ilmu tu. Ada ustaz, ada yang baik. Kalau saya kata kat saya kan, saya kata dengan akak, kalau akak jalan ni 90% akak kata golek. Ni tak faham bahasa ke? Mengajar. Ada kelas lah. Okey, nanti lepas kelas. Okey. Maksud dia kalau kita faham kembali, memang dari segi sudut tu memang kita faham bahawa apa, kalau ada possibility kesesatan tadi, kan sikit-sikit pun kita elak. 90% yang gili isim. Gili isim, tahu gili isim? Jadi sewil. Zikir-zikir sewil. Soalan, ada Wahabi macam tu? Tak ada. Yang Wahabi tak pernah jadi macam tu. Yang jadi macam tu Sufi. So kalau ada possibility jadi gila, awak pergi masuk apa? Main Syekh ni zikir ni panas. Kalau beramal ni nanti jadi gila. Lepas tu happy nak jadi gila. Bongok je. Kan siapa yang kita nakkan ke syurga Allah Ta'ala. Yang awak pergi jalan tempat yang pasti boleh jatuh tu kenapa? Tempat licin, tempat tergolek tu kan nampak dah. Tempat tu memang akan orang tergolek. Awak pergi masuk kenapa? Pasti berlumpur. Pasti kena. So saya kata 90%. Kalau kata yang baik 10%. Awak sanggup 10% tadi gamble agama awak, keselamatan diri awak gamble dengan 10% tadi. Kod-kod 10%. Itu pun tak betul lagi. 10% pun tak betul juga. Lepas tu kena ni sikit lah. Kena define sikit. Lepas tu bila kita kata para sahabat Nabi menjadi rujukan kita, bila kata kita berfahaman salaf, memang kita rujuk mereka. Tengok sahabat faham macam mana, para sahabat buat apa ketika wabak penyakit dan sebagainya. Memang kena ikut lah. Tak nak ikut dan kena, yang salahkan siapa tu je. Cuma kita berterusan kutuk kan dekat WhatsApp dan sebagainya, tak guna pun. Orang tak dengar pun. Dia perbualan dekat WhatsApp ni, dia keyboard warrior, keypad warrior kan. Tak ada benda pun. Orang tu tak sakit pun. Kan? Orang tu hidup je. Ni kita cerita tu kan. Umpat betul orang tu taubat. Aku taubat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun kan. Bini dia lepas. Awak cakap apa? Awak tak puas hati, tak puas hati lah. 2.6 bilion awak tak puas hati. Kan? 3 bilion ke. Dia nak lepas, awak tak nak lepas kan.
Awak siapa untuk menghalang benda berkenaan? Lepas tu jaga sikit. Bab ni kita kata bab berkenaan masalah-masalah tak berguna. Tapi bab maksiat kita jelaskan, kena jelaskan. Tak kita nak kata diamkan, jangan sibuk tentang maksiat. Nabi ajar bagi tahu tentang maksiat dia buat. Itu kena jaga. Bukan kita jadi macam geng tu. Tapi menyibukkan diri dengan kesilapan orang, salah lah. Kita bincang kenapa dia silap. Tak silap lah, macam mana? 3-4 hari ni kan. Tajuk ni dahsyat lah. Bila kita semalam Menteri Agama terkena disahkan positif. Dia tajuk dia ketika masuk hari tu dah buat tapi test negatif. Daripada 24 dia balik kan. Negatif, sekian negatif. Tiba hari ni dia positif. Okay. The possibility kena dekat sini punya juga. Bukan kena dekat sana. Ada possibility. Tapi masalah tu kita tak boleh kata apalah. Orang akan pinpoint pada kes pergi Sabah. Tu kutuk orang ramai. Kutuk tak ikut SOP sebagainya. Tapi salah-salah lah kita kata. Memang orang suka tak gambar kan. Gambar nak dekat-dekat. Itu biasa benda menjadi. Kita kadang ikut sunnah tak payah bergambar. Kan? Tadi timbul tajuk. Habis solat balik. Kan? Tak ada sembang, tak ada tembak. Tak ada golek-golek duduk tengah gambar. Sebelah penyebelah, tak payah. Dan Islam memang kita ikut sunnah, tadi kita akan selamat. Basically akan selamat. Kalau kita ikut sunnah, ikut sebahagian, kita sangkut juga. Mesti kena. Mesti ada bahagian tak kena. Itu je. Sampai ala kuliah, balik pada bincang kita. Memang bila sebut salafus soleh kan, dia kata zahabat minas salaf ni kan. Dalam berpendapat, siapa yang berpendapat tiada taubat untuk pembunuh dengan sengaja. Dari kalangan salaf dia sebut nama. Sahabat Nabi, tabi'in. Itu golongan yang kita kata pendapat mereka, kefahaman mereka ni ada value besar dalam agama. Tak ada kita tinggalkan. Tak ada kita sibuk dengan pendapat orang sekarang. Cuma kalau tak ada, dan baru kita tanya ulama' zaman sekarang. Hukum dia. Dan kita boleh kata benda jadi COVID ni kan. Memang Nabi dah ajar. Nak tak nak buat je. Maka memang kita kata ikut pada sistem yang Nabi suruh tu kan. Memang kalau kita tak faham juga mula tajuk suruh diam dalam negeri, jangan keluar tu. Kan kita kata macam dalam wabak merebak awak duduk dalam negeri tu. Bahayalah. Tak, sebab dia tu tempoh. Dia rupanya setiap penyakit dia ada tempoh incubation. Macam COVID ni 2 minggu. So within that 2 weeks tu boleh berebak. Tapi kalau kita berhentikan penebakan, dia berhentilah. Yang kita sekarang ni sebab kita buka sepadan. Itu tutup sepadan kan. Nombor jatuh dah. Patut tutup balik. Nak tutup balik, sempadan je sebenarnya. Sempadan. Sempadan. Interstate. Yelah, interstate. Bukan interstate. Ni kita punya daripada kes masuk tu sebenarnya daripada luar. Orang tu kita bagi masuk balik ke negara. Negara ke negara. Interstate tak? Memang kita kata macam ni lah rupa kita. Rupa macam mana lagi kan? Dan interstate kita buat macam mana? Unless memang dikatakan katakan satu kawasan tu macam macam red zone. Setengah tempat kan macam kes yang dekat yang kacau kat Sabah dengan Al-Usta. Actually penjara nombor tu. Yang dikata nombor naik ratus-ratus tu penjara. Memang dalam penjara boleh contain lah. Itu basic dia. Tapi orang keliling tu kita kena jaga juga pasal warden dia, sekian dia, polis dia keluar masuk. Jadi tukang bawa makanan, dia keluar masuk tu yang jadi kes yang kita kena berhati-hati juga. Itu sebabkan PKPV yang sekarang kan. Tutup terus. Tak boleh buat apa. Tapi kawasan lain tak buat. Yalah memang betul kita tahu. Macam even Indonesia, dia tak tutup sepadan. Dia bimbang masalah ekonomi. Cuma dalam kes Rasulullah kita tak tahu apa berlaku. Dia orang punya wabak tu. Tak payah berhenti ya. Actually banyak orang kata berhenti tidak. Boleh berhenti kalau semua berhenti. If everybody tahan diri, at least macam kita buat dulu kan. 3 bulan tu memang turun. Memang turun sangat gila kan. Turun sangat. Tapi bila kita mengayau macam ni lah. Tak kira kempen ke, berniaga ke, sekian ke, ekspor ke, atau orang luar datang untuk sekian. Kita macam anak pemain bola kita pergi keluar negara. Main sukan kita pergi luar negara sekarang ni. Pergi juga. Itu tajuk dia. Basically benda ni bila Nabi kata janganlah. Siapa rasa tak kisah dia buatlah. Ikut pada hadis tadi jelas. Nabi beritahu betul dia azab untuk siapa Allah Ta'ala utuskan, tapi rahmat untuk orang beriman. Tapi Nabi bagi syarat. Rahmat tu macam mana? First Nabi sebut dia diam, berlaku apa dia diam dalam negeri dia. Tak ada musafir je jauh. Musafir jugalah baru ni kita Terengganu, dia Kenyir kan. Cuti Malaysia. Kan saya jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan dekat Kenyir. So pada asasnya memang pasal Islam ni dia sistem yang sempurna bagi semua masalah dan juga
masalah dengan kerumitan yang akan dihadapi oleh manusia, penyelesaian masalah dia. Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Takkan datang Nabi yang lain. So Nabi dia bawa package yang Nabi bawa, sistem Nabi bawa ni sangat sempurna. Nak follow tak nak follow je. Nak follow tak nak follow. Itu je. Nak terpulang lah. Siapa rasa tak kisah, buat lah. Jadi ikut hadis Nabi jelas-jelas larang. Nabi tak bagi. Nabi kata suruh dia duduk diam. Dan memang Nabi kata, dalam kamu dekat luar, kamu jangan masuk. Kamu kat dalam, kamu jangan keluar. Kalau masuk, tak keluar. Sepatutnya actually, semua yang pergi kempen tu patut kena tahan 14 hari kat sana. Jangan balik sini. Duduk kat sana 14 hari. Before dia travel, balik sini, duduk kat sana 14 hari. Tahan dulu. Boleh je. Kan? Tapi tak boleh kan? Rasa macam, nak balik kan? Itu cerita dia, terpulang lah. Balik pada asal hadis Nabi ada. Awak tak nak dengar, sudah. Terpulang. Yang ikut arahan pemerintah ke, ikut arahan pemerintah ke, hadis Nabi dah ada. Yang macam ikut pada hadis Nabi tadi, ini adalah penjagaan peribadi seseorang. Tak payah fikir orang lain. Awak jaga diri awak, settle masalah. Ikut arahan Nabi. Selesai dah. Tapi kita tak nak percaya kan. Nabi kata jangan. Kita langgar juga. In the end, kita akan menyesal. Macam masalah perkahwinan ke, kan, pengharaman zina ke. Kita sekarang ni tak merasa lagi. Negara-negara maju dah rasa dah. Sekarang ni kelahiran rendah. Europe bermasalah. Diorang jangkakan berapa tahun lagi, kan, dalam 20 tahun ke 30 tahun akan datang, majoriti ada di Europe ni Muslim. Yang pening kepala sekarang ni. Pasal kita ada kelahiran baru. Punca sebab apa? Tadilah orang haramkan zina, kita langgar. Bila orang zina jadi halal ataupun dianggap tak kisah, semua boleh buat. So in the end, manusia tak nak kahwin. Bila tak nak kahwin, siapa nak beranak? Kan, anak tu hanya muncul dengan betul, kan, ikut sistem tak kira apa benda sekalipun, ikut perkahwinan. Bahkan boleh kat situ ada apa? Tuntutan nafkah, tuntutan apa, sari hidup dan sebagainya, waris-mewarisi berlaku dengan perkahwinan yang sah. Even dalam civil punya ataupun apa common law pun, kalau tak ada pernikahan yang sah, tak boleh tuntut harta lah. Tak boleh kata saya anak dia. Mana bukti? Kalau bukan anak dia ada boy juga, tak jalan. Tak valid. Walaupun anak tu betul anak biologi, tetap haram. Tak boleh nak dapat apa-apa daripada bapa biologi dia. Macam mana? Ini bukan kita punya undang-undang Islam saja, bahkan undang-undang semua agama, semua bangsa. Ikatan tu mesti berlaku dengan ikatan yang sah, baru ada tuntutan. So balik pada asal, kita siapa yang tak akan dapat nafkah, takkan nak beranak. Kalau lahir anak ni jaga sendiri, nak beranak. Sebab tu Islam punya bersebut sekarang jangan buat. 30 tahun akan datang baru dah macam, betul lah, kalau ikut Islam tak ada masalah. Kalau ikut perintah Nabi tak ada masalah. Ini basic yang kita kata banyak orang tak faham. Masih lagi sampai sekarang, masih lagi orang duduk sibuk argue. Ikut logik, ikut falsafah, ikut sekian. Last sekali tak ikut hadis Nabi, ambil kau. Itu basic. Sebab tu kita kena ingat, Islam adalah sistem yang sangat sempurna, yang dalamnya penyelesaian bagi semua sudut masalah manusia. Yang sepatutnya manusia berbangga menjadi Muslim, bangga dengan hukum Islam, bangga dengan perintah Allah Ta'ala. Bukannya jadi malu, jadi takut, pelik kan. Okey, sambung. Okey, wafil bab ahadithun kathiratun. Dalam hadithun kathiratun, dalam bab ni ada hadis-hadis yang banyak tentang tajuk ni, yang mana kata apa, pembunuhan dengan sengaja tu tak diampunkan. Maksud orang tu akan dihukum, takkan diberi pengampunan. Taubat dia tak diterima. Tapi maksud dia berapa lama dia masuk neraka tu terpulang pada Allah Ta'ala pula lah. Kita baca sikit, depan ni ada hadis lain. Dia kata ini dia bawa dulu pendapat yang kata tak ada taubat. Famin dzalika, di antara itu adalah banyak hadis, banyak di antaranya adalah ma rawahu Ibnu Mardawih. Apa dia kata Ibnu Mardawih? An Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi, daripada Nabi SAW. Daripada Nabi SAW, qala, baginda SAW bersabda, yaji'ul maqtulu muta'alliqan biqatilihi yaumal qiyamati, akan datang orang yang dibunuh berpaut dengan orang membunuhnya pada hari kiamat nanti. Akhidhan ra'sahu biyadihi al-ukhra, memegang kepala kawan tu dengan tangannya yang lain. Dia pegang tangan satu, pegang kepala. Pegang tangan satu, pegang tangan kepala. Dia pegang macam tu lah. Dia kata, fayaqul, lalu dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, sal hadha fima qatalani. Kau tanya dia ni, pada apa sebab apa dia bunuh aku. Orang tu datang minta pengadilan depan Allah Ta'ala. Qala, Nabi sabda,
Fayaqulu, maka Allah Taala lalu dia berkata, si pembunuh tu berkata, qataltuhu litakuna al-izzata laka. Aku bunuh dia supaya menjadi kemuliaan itu milik engkau. Maksudnya dalam tajuk jihad lah. Maksud orang tu tak puas hati sebagainya, tapi dia bunuh kerana untuk jadi kemuliaan milik Allah Taala. Fayaqulu fa innaha li, maka Allah Taala berkata, ia memang milik aku. Memang kemuliaan tu milik aku. Qala, Nabi cerita lagi. Wa yaji'u akharu, datang yang lain pula. Muta'alliqan biqatilihi, berpaut dengan pembunuhnya. Fayaqulu rabbi sal hadha fi ma qatalani. Dia kata, oh Tuhanku, tanya ini pada apakah sebab dia bunuh aku? Qala, Nabi kata, fayaqulu qataltuhu litakuna al-izzata li fulan. Dia kata, aku bunuh orang ni supaya kemuliaan milik si fulan. Mana demi pemimpin dia ke? Demi orang yang dia sokong ke? Demi apa? Pembunuhan tu untuk apa? Jadi kata untuk kemuliaan jadi si fulan. Qala, Nabi kata, fa innaha laysat lahu. Allah Taala kata, tidak. Kemuliaan bukan milik orang tu. Fayabu'u bi ismihi, maka dia pun pergi dengan dosa dia. Terus dia tak boleh diampunkan langsung jalan. Lebih yang kes yang awal tadi, pembunuhan tu ditanya. Tapi bila dia kata betul, mana dia bunuh kerana Allah Taala perintahkan. Macam contoh tukang pancung lah. Kan dia kata apa? Kenapa aku bunuh dia? Ya Allah, aku diperintahkan. Memang perintah kau suruh bunuh dia. Aku bunuhlah. Pada pembunuhan tadi, yang Islam ni memang macam Nabi kata, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath. Takkan halal darah seorang individu muslim kecuali satu di antara tiga. Pertama, as-sayyibuz zani, seorang yang telah berkahwin tapi berzina. Lepas tu, wan nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Qisas, balas bunuh. Dia bunuh orang, orang bunuh, dibunuh dia balik. Lepas tu, wa tariku lidinihi, orang yang tinggal agama dia, al-mufariqu li jama'ati, yang memisahkan akan jamaah. Jadi dia orang yang murtad dan terang-terangan ijtihad dia murtad. Orang ni pergi dibunuh. Sebab perbuatan dia tadi akan merosakkan Islam dari dalam. Kalau beramai-ramai buat macam tu, orang yang baru masuk Islam pun, keluar ke? Baru masuk. Saya pun masuk, awak keluar. Orang tu mesti istihad. Ya, istihad lah. Sebab tu kalau tak istihad, tak tahulah dia siapa. Tukar agama. Kalau pembunuhan itu diperintahkan oleh mahkamah, Iyalah, betul lah. kalau tak termasuk dalam golongan yang tadi, Golongan tadi tak boleh lah. Maksudnya macam ni, kalau ada peraturan, contoh macam kes, macam dadah. Kan dadah. Mana kalau dalam Islam dianggap takzir lah pembunuhan bagi pengedar dadah tu. Hukum gantung mandatory. Mana hakim tak ada option. Once dia bawa dadah, ganja ke, morfin ke, ni kan, lebih 200 gram dan terbukti memang dia punya atau terbukti dia bawa, kan, hakim punya peraturan terus satu option je, tak ada option lain. Mandatory itu satu je, tak ada lain. Hakim tak ada option untuk bagi yang lain. Pada sudut itu memang kita kata untuk kemaslahatan negara, ya tak ada masalah. Walaupun tak sebut tiga tadi. Dia berdasar pada inilah tajuk masalah takzir lah. Apa yang hakim nampak patut dilakukan hukum bunuh bagi orang-orang yang kena bunuh ni kan. Dia ni bahaya. Tak salah. So dia pasal bahaya dadah yang dia buat tadi, yang dia bawa tadi, bukannya orang tu seorang, family dia. Memang 20 family, 20 family boleh rosak dengan sebab dia. Sebab tu bila dia letak hukum bunuh pada pengedar dadah ni, patut dan padan. Saya punya pelik lawyer-lawyer kafir yang bukan Islam ni, yang suka menjadi pembela untuk pengedar dadah ataupun bapa ayam atau kongsi gelap. Yang orang-orang ni punya aktiviti merosakkan masyarakat. So bila mahkamah ada itu hukuman, lawyer-lawyer kafir ni, terus terang kafir, dia datang, dia pertahankan ni jangan hukum bunuh, pertahankan ni jangan hukum bunuh. Usaha dia tu tadi, dia kata seorang ni kesian. Orang dia bayar tak pampasan pada keluarga yang mati tadi, keluarga yang rosak tadi? Tak ada pampasan pun. Tak ada pampasan pun untuk keluarga yang victim. Kerja dia, mangsa kerja dia, tak dapat pun pampasan. Ni kenapa dia nak dikasihani? Pelik. Lawyer Islam pun ada defense. Atau lawyer Islam kalau dia berfahaman kafir, iyalah. Berfahaman kafir. Dia nama Islam tapi fahaman dia kafir dia. Pasal benda tu dia tak faham dah orang tu masalah itu. Kalau terbukti memang tu buat, dia tak boleh tolong orang tu. Pergi pertahankan buat apa? Dan makan macam memasukkan hukum bunuh untuk mandatory ni untuk kesalahan-kesalahan jenayah berat. Ini masalah yang macam diusahakan oleh lawyer ataupun hak asasi manusia suhakam
yang mengarut ni kan. Diorang sibuk tak nak bagi. Dia kata capital punishment ni macam apa? Ada satu video seorang perempuan daripada Britain. Dia wartawan. Dia pergi jalan-jalan dekat tanah Arab. Dia pergi Saudi, pergi Jeddah, pergi sekian, pergi Mesir. Dia follow wangian gaharu tu punya laluan. Dia pergi nation yang gaharu tu sampailah. So dia pergi negara-negara Arab. Pergi Mesir, orang azan nangis. Tak apalah. Tapi cerita kelakar dia waktu dekat Saudi. Dia orang bawa dia pergi tempat pelaksanaan hukum hudud dekat satu masjid dekat Jeddah, dekat pekarangan. Ada yang tempat bulat dia besar tu kan. Tempat tu memang akan dibuat kat situ. So perempuan tu ketika datang, yang menjaga tempat tu seorang doktor lah, PhD lah, Islam, boleh cakap English dan sebagainya. Jadi perempuan ni kata, we in western country we have left out capital punishment. Kan dia kata brutal kan benda ni, capital punishment. Jadi kami tinggalkan dah. Doktor tu jawab. Doktor kata two side for everything. Ada dua side. Pasal engkau tengok sekarang kau pasal orang ketiga, kau akan victim. Tapi kalau engkau adalah keluarga victim, agak-agak kalau orang tu bunuh keluarga engkau nak apa? Cakap sedap lah duduk kat luar nombor 3. Bila kena kepala dia, oh jangan. Apa jawab dia? Diam orang tu. Ya. Terdiam. Orang tu terdiam. Doktor jawab betul. Dia kata, itu side. Pasal kita sekarang dalam konteks keadilan, orang tu fikir orang ni, dia tak fikir mangsa victim tu apa jadi. Dah mati dah. Yang ni hidup lagi, kenapa kita nak kena sibuk pertahankan hak dia? Kalau dengan tidak adil dihakimi, ya. Tapi kalau dengan betul memang dia buat dan sebagainya, kenapa kita nak hilangkan hukum bunuh tadi? Kenapa nak hilangkan hukum bunuh tersebut? Sebab benda ni masalah dalam masyarakat kita ni. Dia ada hak asasi penjenayah lagi better daripada hak asasi victim. Tak ada pun dia perjuangkan kan. Contoh macam lawyer dia perjuangkan hak victim tadi. Dan contoh macam orang mabuk, langgar, mati orang. Saman dia letakkan jauh, tinggi kan. Contoh macam penjara 20 tahun sekalipun dengan harga bayar 150,000. Tapi benda tu balik ke kerjaan. Soalan victim dapat apa? Victim dapat apa? Mangsa, keluarga mangsa tu dapat apa? Itu kena faham. Sebab yang mati hilang bukan pakcik kita, bukan ayah dia. Yang mati hilang orang tu punya adik-adik, orang tu punya bapak mak. Yang kita nak buat apa? Kita kan biarkan macam tu. Yang memang di barat dia dah Charles Manson tu kan. Yang ada swastika kat kepala tu. Dia bunuh satu family 17 orang, dia bunuh. Brutally dia bunuh. Belas-belas orang, satu family tu dia bunuh. Dia mati dekat katil dalam hospital. Peacefully. Die peacefully. Kan pasal dapat rawatan lagi. Mangsa victim tak dapat rawatan pun. Merempat lagi ada. Yang penyerang dapat hak siapa? Jadi lawyer ni sewil tau. Saya tak faham sewil. Bagi saya sangat sewil. Dia sibuk tentang nak pertahankan orang ni, nak sekian-sekian sebagainya. Dia lupa victim tu apa hak dia. Bahkan bila pemansuhan hukum kan, macam hukum bunuh untuk penyerang yang berat ni kan, penyerang bersenjata. Dan Islam memang hukum bunuh. Penyerang yang berat yang bawa senjata rompak orang, hukum bunuh. Dan Islam ada hukum untuk itu. Curi saja lain. Rompak, lepaskan senjata, tembak orang sampai mati untuk rampas harta orang, itu tajuk lain. Itu bagi hirabah. Dia masuk dalam pasal pemberontakan. Dia hukum bunuh Bahkan satu sudut dia punya tu kan tu digantung mayat dia. Dibiarkan dipalang di atas kayu, tinggalkan sampai kering. Sampai macam tu sekali. Tapi pada satu sudut, orang duk sibuk, kesian dia. Orang lupa berkenaan dengan victim yang kena. Sebab tu kalau sudut masalah bila Allah Ta'ala terangkan sifat dia sebagai pembalas, menghukum tadi, orang yang tak faham tajuk keadilan, dia akan lupa dan dia ingatkan benda ni lah, kenapa tak maafkan? Kenapa tak maafkan? Tapi sebenarnya awak tak tengok orang tu buat apa sampai tahap dia layak dihukum dengan hukum bunuh. Itu tajuk sebenar. Pada basic tu yang sepatutnya difikirkan balik. Banyak orang tak fikir bab tu. Tak fikir berkenaan masalah victim. Pelik, kesian juga lah orang kita sekarang ni. Okay, jadi maksudnya kalau dia kata pembunuhan tu kan, memang kalau dia kata macam akak kata, kalau selain daripada yang 3 saya sebut tadi kan, memang berlaku lah. Kalau kes-kes yang berat, kan jenayah berat macam tu, perompakan sebagainya kan, memang benda tu boleh sampai peringkat bunuh. Ataupun macam kes dadah tadi, boleh masuk ke kategori pasal kesan dia tu menyebabkan orang lain memberantakkan keluarga, anak tikam nenek, anak tikam mak, bapak, pukul mak bapak kan. Soalan, ada lawyer yang datang tuntut dapatkan ganti rugi daripada pengedar dadah.
untuk keluarga yang isap dadah tadi? Ada? Tak ada pun. Ni dengan syaitan-syaitan ni kan, hidup kat dunia ni, geram betul. Tapi ya, bila cakap macam ni kan kita, tapi saya kata kafir kan, memang majoriti kafir lah yang buat kerja tu. Every penjenayah dia tolong, dia selamatkan. Ada kadang-kadang tu apa, penjenayah tu mabuk kan, dia cari alasan untuk kata penjenayah tu apa, ada kad OKU kan, model 9, model 9 tu kad OKU, lawan arah mati. Lelaki yang langgar tu, bini tengah mengandung, tunggu bulan je nak beranak, anak-anak tu lahir, bapak tak ada. Saya pasal budak perempuan tu dilanggar orang, balik parti, balik bersukaria kan, dia lawan arus, langgar orang naik motor, mati. Lepas tu tiba kat mahkamah, lawyer-lawyer dia buat apa? Hasilkan untuk dia kad OKU. Apalah kan. Kalau kereta tak boleh lah OKU ni, okey cacat ni, macam apa ada ni. Kalau tak boleh buat kereta lah. Buat kereta dapat lesen je mana? Pelik betul kan. Balik mabuk langgar orang, tiba-tiba OKU. Di barat gila. Dah bunuh-bunuh orang. Lawyer-lawyer yang pembela ni akan cari jalan nak tunjukkan orang ni gila. Dia pusing lah mana pun bawa sampai datang pakar psikologi kata orang ni gila dan tak bunuh. Tak ada hukum bunuh. Kalau fikir macam tu, kalau orang tu budak tu kena dera, dia kecil lah, inilah sebab dia gila, sebab dia sakit jiwa, tekanan jiwa, maka dia bunuh sebab tekanan jiwa. Kalau macam tu tak siapa lah lepas. Tak siapa tengah hukum, semua lepas. Semua orang ada sejarah hidup. Yang orang tak tahu sejarah hidup kita. Orang tak kita sejarah hidup dia. Tapi alasan untuk kata tertekan menyebabkan dia buat jenayah tak pernah consider dalam Islam. So everybody kena tekanan hidup. Tapi bukan itu alasan untuk buat jenayah. Kalau dia kena dera kecil, waktu dia besar dia membunuh orang. Salah bapak dia yang dera dia. Bapak dia dera, orang lain pun ada kena dera, tak jadi macam tu pun. Majoriti bukan jadi gila. Yang gila ni orang dua. Dia pasal dia tak boleh, dia apa dia panggil apa? Picky ni, selfishness dia menyebabkan dia bunuh orang. Dia cari alasan, reason untuk boleh buat. Sebab tu dia jaga sikit ni dalam masalah dalam masalah undang-undang sivil ni, memang ada lawyer-lawyer yang jahat. Kan bagi saya kan, memang sebelah kaki kat neraka lah. Kerja dia memang bukan untuk menegakkan kebenaran pun. Bukan dia, kalau dia betul nak bela, dia patut bela mangsa yang kena tadi. Yang tak patut tiba-tiba mati kena langgar. Yang kena balik mati anak dan sebagainya, mati suami isteri. Dia patut dibela mangsa tu, bukan yang buat jahat tu. Dia bela anak buah dia. Dia bela orang yang bayar. Yelah, itu masalah dia. Isunya duit lah. Duit lah. Dan itu saya kata kat sebelah kaki kat neraka lah. Bukan tunggu tajuk kan. Sebab tu become a lawyer tadi untuk apa kan? Untuk argument bagi kebenaran ni lah. Kadang-kadang orang cari argument dalam segi teknikal nak salahkan seseorang. Memang lah. Pasal nak duit. Nak duit je. Tahu lah. Ada orang yang mengesahkan signature tipu. Ada. Di Australia ada orang tak beratang. Kita kat Malaysia pun ada jabatan kimia untuk penentuan pergi ke Australia buat apa kan. Yang kita kan. Apalah. Tahulah. Okey. Qala, Nabi sabda lagi, fayahwi fin nari sab'ina kharifa, maka orang tu pergi dengan dosa dia, lalu dia menjunam dalam neraka 70 tahun. Dalamnya masuk neraka 70 tahun tak sampai dasar lagi. 70 tahun. Nak ceritakan kerana tak dapat apa? Keampunan. Tak dapat keampunan, menjunam dalam neraka. Sebab tu kita bimbang keampunan tu penting. Sebab tu kita bila ada mayat mati, doa kita adalah Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afi'hu anhu. Kita macam itu. Okey. Kemudian rawa Imam Ahmad meriwayatkan an Muawiyah bin Muawiyah. Dia kata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Okey. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirah. Semua dosa barangkali moga-moga boleh Allah Taala mengampunkannya. Illa, kecuali ar-rajulu yamutu kafira. Seorang lelaki yang mati dalam keadaan kafir. Dia mati dengan kafir, tak ada keampunan. Kedua, awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida, ataupun seorang lelaki yang bunuh seorang lelaki beriman dengan sengaja. Seorang beriman dengan sengaja. Ini dua yang dikatakan semua dosa moga-moga Allah Taala boleh ampunkan. Unless dua ni. Ni hadis riwayat Nasa'i diriwayatkan oleh Nasa'i. Nak bawah tu.
3. Okey. Okey. Kemudian dia kata apa? Rawah Imam Ahmad riwayatkan an Uqbah bin Malik Al-Laitsi, daripada Uqbah bin Malik Al-Laitsi, qala, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sariyatan, telah mengutuskan Rasulullah satu sariyah, satu pasukan tentera. Dia sariyah ni pasukan tentera utusan yang Nabi utuskan. Kadang Nabi tak serta. Kalau kadang-kadang dipanggilkan ghazwah dan sebagainya, Nabi hadir. Nabi hadir sama, dia panggil ghazwah. Kadang ada istilah digunakan macam tu. Okey. Dia kata ba'atha Rasulullah sariyatan. Kalau utus Rasulullah satu kumpulan tentera. Fa'agharat ala qaumin, lalu mereka menyerang ke atas satu kaum. Fashadza, actually bukan syadda, syadza. Dia ada zal, titik, bukan dal. Maksudnya bila kaum tu tentera utusan Rasulullah SAW ni serang kumpulan manusia sebut, ada seorang mengasingkan diri, lari duduk tepi, tak nak bersama kumpulan tersebut. Kata fashadza min qaumi rajulun, lalu telah mengasingkan diri dari kaum ramai itu seorang lelaki. Fattaba'ahu rajulun min as-sariyati syahiran sayfahu, lalu telah mengikuti lelaki yang asingkan diri itu, seorang lelaki daripada pasukan tentera, dan kadang menghunuskan pedang dia. Qala syadzu min al-qaumi, lalu berkatalah orang yang mengasingkan diri daripada kaum tersebut, dia asingkan diri dia kan. Dia cakap apa pada orang kejar dia? Inni muslimun, aku ni muslim. Sebab tu dia lari kan. Falam yanzur fi ma qala, lalu lelaki yang datang dari pasukan tentera tadi tak dengar apa dia cakap, tak nak dengar. Faqatalahu, lalu dibunuh lelaki berkenaan. Fadamal hadithu ila Rasulillah, lalu berkembang cerita ni sampai kepada Rasulullah SAW. Ni kisah sama macam kisah tapi tak lain sikit dari kisah ni, lain daripada kisah Usam bin Zaid. Usam bin Zaid tu memang lelaki tu bunuh orang. Bila sama serang dia baru dia dia kata la ilaha illallah kan. Itu tajuk lain. Yang ni lelaki ni dia lari, dia tak berperang bersama orang ramai. Dia lari, elakkan diri daripada terlibat. Tapi lelaki ni kejar kan, dia kata muslim tapi tak kira, dia bunuh juga. Tapi kisah perbuatan lelaki ni yang yang bawa pedang tu sampai kepada Rasulullah SAW. Faqala fihi qawlan syadida, lalu Nabi kata tentang perkara ni dengan kata-kata yang sangat keras. Jadi fabalaghal qatila, lalu sampai berita tersebut, kata-kata Rasulullah kepada si pembunuh. Fabaina Rasulullah SAW yakhtubu, maka sedang mana bagi Rasulullah SAW berkhutbah. Idh qala al-qatilu, tiba si pembunuh tu cakap, wallahi ma qala alladhi qala illa ta'awudzan min al-qatli. Dia menyampuk Nabi tengah khutbah tu. Dia kata, demi Allah, tidak dia cakap apa dia cakap kecuali nak berlindung daripada dibunuh, daripada pembunuhan. Dia takut kena bunuh, dia lafazkan kata-kata tersebut. Qala, berkata perawi, fa'arada Rasulullah SAW anhu wa amman qibalahu minan nas. Lalu Rasulullah SAW alihkan muka daripada arah lelaki yang bercakap tu dan siapa bersama dia di kalangan orang ramai. Nabi tu tak tengok dia dah. Cakap, tengok tempat lain, tak tengok dia. Wa akhadha fi khutbati, Nabi teruskan khutbah baginda. Thumma qala aidan, kemudian lelaki cakap juga, ya Rasulullah. Okay? Dia kata lagi, dia kata, ya Rasulullah, ma qala alladhi qala illa ta'awudzan min al-qatli. Tidak dia cakap apa dia cakap kecuali berlindung daripada pembunuhan. Rasulullah SAW berpaling lagi. Kan? Paling. Tak tengok juga. Kan? Okay. Maksudnya ada orang sokong lah kononnya. Nabi paling pada tempat lain. Tak ada tengok orang yang cakap. Okay. Wa akhadha fi khutbatihi. Dan dia, Nabi SAW, terus ke khutbah baginda. Faman yasbir, kemudian tak lama lepas tu, qala satu berkata orang ketiga pula, third person. Maksudnya kisah tu berlaku. Ya, biasa kawan kita sekali kan, kita sokong lah. First person cakap, second person cakap, third person pula cakap. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ma qala alladhi qala illa ta'awudha min al-qatli. Tidak orang cakap kecuali apa? Berlindung daripada pembunuhan. Fa aqbala alaihi. Okay? Maka Nabi pun datang menghadap pada lelaki tu. Tu'rafu masa atas wajah, nampak tidak sukanya Nabi pada wajah baginda. Nampak muka Nabi tak suka, nampak. Faqala innallaha aba man ala man qatala mu'mina. Nabi sebut, Nabi pandang muka orang tu, Nabi kata sesungguhnya Allah Taala enggan, tak mahu kepada ke atas sesiapa yang membunuh seorang yang beriman.
Sehingga Allah Ta'ala tak ingin, tak mahu kepada orang yang membunuh seorang beriman. Sehingga Allah Ta'ala tak mahu, tak ingin kepada seorang yang bunuh seorang beriman. Nabi ulang 3 kali. Innallaha aba 'ala man qatala mu'mina. Innallaha aba 'ala man qatala mu'mina. Innallaha aba 'ala man qatala mu'mina. Nabi ulang 3 kali. Nak tunjukkan sangat-sangat besar. Okay, kes ni dengan kes yang lain, apa beza dia? Beza kes ni pasal lelaki telah mengaku. Dia kata aku Muslim, aku Muslim. Sepatutnya dia berhenti. Bukannya diteruskan. Tapi yang jadi kes ni dia teruskan juga. Kata dia tak dengar. Kan? Dia tak nak mendengar, tak melihat pun apa-apa dia cakap. Kisah Khalid bin Walid hari tu, orang tu cakap kalimah tapi dia ingat faham lain, dia salah faham. Macam juga kisah yang kita bincang yang apa, kisah apa? Mula tu yang dia bunuh orang pun, yang mula ayat turunkan pun sama juga. Bukan kerana dia ingatkan orang tu masih kafir. Padahal tu masuk Islam, dia tak tahu dia bunuh. Itu bunuh tersilap. Yang ini bila orang telah isytiharkan, kata dia Muslim, tidak halal kita teruskan pergerakan daripada dia. Stop. Tadi kita geram kan, tak kira kau gatal lah. Tak ada kan? Siapa suka duduk sini kan? Dia tak boleh. Kita panggil apa? Semangat geram kita tu tak boleh kita bawa. Orang kita sekarang salah faham, dia kata geram kan, kita serang dia. Buat tak tahu. Banyak orang macam tu. Terutama macam kes yang kita bincang, apa kata? Kes kalau kita tertangkap pencuri. Kan kita orang tu datang hayun ni, pukul ni, sepak kan. Lepas geram je. Bukan sebab kerana ni, dah orang tu dapat tangkap, bawa lah pada polis, sudahlah. Memang dosa. Pukul salah. Bahkan kalau dia kata mati, macam kes dekat Keramat sekali, ada kes tu, kena hukum gantung. Dia bunuh. Pukul orang curi tabung masjid sampai mati. Kena gantung. Tak boleh. Benda tak boleh. Walaupun awak marah dengan dia, awak tak boleh buat yang tu. Self-defense saja boleh. Self-defense boleh. Self-defense boleh. Ya, ada kes 3 orang pukul sampai mati. 3 orang Pukul orang curi tabung masjid. tiga-tiga kena hukum. Walaupun dengan Pak Ish, tapi macam kes Terengganu tu lah. Boleh lepaskan dia sekian, tolong bang, sudah bang, dia tikam juga. Habis lah. Libang dengan parang. Tak boleh lah, kita tak boleh kata lah kat situ. Dia ni geram kita tak menghalalkan. Atau kata, saya tak hilang ingatan. Pun tak boleh juga. Kalau kita valid kata hilang ingatan tu kita jadikan sebagai sebab, boleh. Besok dia buat lagi, dia kata hilang ingatan. Macam apa? Dan dalam common law, once orang tu dibebaskan dengan tajuk tu, second man akan bebas juga. Third man akan bebas juga. Common law macam tu. Dan presiden dia apa dahulu akan dihukum oleh hakim baru. Tak gila. Lepas tu istilah-istilah ni kena jaga sikit. Bahaya. Tahulah. Kes yang dikelam tu, perempuan tu bawa senjata ke rumah pun bergasak. Bergasak. Kalah yang perempuan tu. Tapi yang ini pun luka parah juga. Tak ada masalah tu. Mati orang tu. Dia takkan dibunuh. Self defense. Dia berlawan. Defense. Dan kita tengok juga kat mana. Kan kita cerita tu kat mana. Berlawan tu kat mana? Kalau dalam rumah, ya. Dalam rumah. Okey, kalau dia kata luar rumah, masalah. Kalau luar rumah masalah, masuk awak kerja. Dia pula self defense. Tak, dia pula self defense. Baru ni ada kisah apa? Ada geng-geng sufi sesat ni. Dia ambil potongan video Yayasan Taklim. Ustaz Asri ngajar kelas, ganti kelas saya ke kelas Iqna. Lepas tu pusing. Mana benda tu dah tersebar lah kat internet. Cerita kelakar dia dalam kisah tersebut, kisah bab tayammum. Lepas tu Ustaz Asri Sabri dia tegur. Dia baca sebenarnya apa dia baca tu sebenarnya dalam kitab. Geng-geng yang tak baca kitab sangat ni dengar cerita lah. Dia kata kalau sekiranya adapun orang yang dahaga, dia punya wording dia, adapun orang yang dahaga, maka boleh untuk dia apa? Dia ambil daripada air, daripada si tuan punya air. Hatta kalau orang tuan tak bagi pun dia boleh serang orang tu. Ayat tu keluar macam tu. Jadi geng-geng sesat ni kata apa? Aduh lah pula tayamum boleh bunuh orang. Okay. Sebenarnya tajuk tu diselitkan. Tajuk asal adalah kalau kita nak bersuci, orang tak nak bagi, dia ada air tak nak bagi, kita terus tayamum. Kita nak bersuci, air dia pegang, dia tak nak pun pakai air tu, tapi sengaja tak nak bagi kita terus tayamum. Sebab dalam taharah kita tak ada tajuk itu. Tapi kalau dia selitkan tajuk, kalau saya tengah dahaga, kehausan sangat kan, haus, dia tak nak bagi saya air tu, sedangkan dia tak dah haus pun, dia tak perlukan air berkenaan tapi tak nak bagi.
Dia seolah nak bunuh saya. Maka dibolehkan kita serang dia. Rampas saya tu. Itu tajuk berlainan. Tapi geng-geng ni tak baca. Kan? Jadi saya tolong jawab kan. So benda ni ada apa? Student diploma kita. Yang batch dulu, dia dapat soalan tu kawan-kawan dia. Tu dia pula pernah datang yayasan diploma, yayasan taklim. So kawan-kawan tu pun perli lah, apa untuk guru korang ni macam ni kan. So dia tanya, dia hantar kat saya soalan tu. Saya hantar balik lah. Saya tak hantar. So tolong jawab. Saya hantar balik. Saya bagi tahu kenapa ayat tu keluar dan saya bagi teks buku kitab yang asal yang ada tulis dekat bawah tu syarah. Boleh untuk bunuh. Bahkan kalau dia bunuh pun kan darah tuan air tadi tak akan dituntut. Tak boleh tuntut diat. Gugur. Sebab dia cuba bunuh kita dengan tak nak bagi air bagi kita. So kita boleh lawan balik dia untuk dapatkan air. Memang boleh lah tu. Boleh lah. Bahkan ini teks dalam Mazhab Syafi'i. Yang geng ni saya buat satu rajah, saya titik kat mana buku Mazhab Syafi'i tu. Saya kata ni kitab Mazhab Syafi'i tu kat sini. Daripada Al-Um turun-turun sini duduk dia. Ulama tahun bila. Tu saya kata lah. Tu sampai sekarang senyap. Tak jawab. Kau dah boleh pandai jawab kan. Pening kepala dah dia. Pasal benda yang Ustaz Aziz cakap tu mana kitab. Pasal diselitkan tajuk tu tengah-tengah cerita bab taharah. Apa hal pula bab orang dahaga tajuk masuk. Sebab dia nak selitkan. Kalau bab air untuk taharah, orang tak bagi, tak ada hal. Kita terus ilmu. Tapi kalau sekiranya kita dahaga, sangat-sangat tak boleh, tak minum, ni dahaga sangat dah. Tukar kita dah ni. Dia tak nak bagi. Dia tak haus pun. Kita boleh gaduh dengan dia. Gaduh. Macam tadi kes lah. Saya kata, kalau dalam rumah, tu rumah tu menang. Argument. Tapi kalau luar rumah, katakan bergasak tadi kan. Si perompak kata, saya lari. Nak selamatkan diri. Dia serang saya. Saya pertahankan diri saya lah. Balik pada asal kalau ikutkan tajuk dia kan. Dia tak layak dibunuh. Dia kena balik pada mahkamah bukan kita. Satu lagi Yahudi yang tak bagi orang Islam ambil tu, lepas tu Saidina Osman beli tu. Macam mana background dia? Dia tak ada benda, tanah orang. Memang tanah orang. Dia telaga tu di tanah orang. Sebab tu dia disuruh beli. Nabi suruh siapa nak beli, jadi apa aku jamin untuk dia tanah dia temanku di syurga. Itu tak tajuk pasal dia orang boleh cari option lain. Air tempat lain. Itu memang tanah dia, rumah orang tu. Jadi umat Islam nak datang ambil tak air situ, dia tak boleh. Dia tak boleh masuk. Tapi ketika tu bukan masalah kehausan. Kalau ketika tengah kemarau, tajuk lain. Maksudnya usage biasalah, penggunaan biasa. Sebab tu kenapa ada option untuk kita beli. Yang ini kes tadi tu memang sengaja. Tak nak. Saya dahaga encik, tolonglah kan, saya dahaga ni. Nak mati dah, tak nak. Serang lah. Pelik kan? Tapi kisah tadi, benda tu para ulama selitkan sebab nak buat comparison. Kalau buat taharah, tak boleh kita rampas orang punya harta. Kalau dalam kelaparan, kata pengemis lapar dan tak ada duit. Sebab tu kalau pengemis dapat tak ada duit, kalau dia mencuri, takkan dipotong tangan. Kau faham tak? Takkan dipotong tangan. Tapi kalau bunuh orang untuk dapatkan harta tadi kan, dia bunuh orang untuk dia hidup dan sebagainya, orang tu memang ada, tak nak bagi dan berlebihan. Iyalah, kalau kata orang tersebut sengaja kan, sengaja. Pasal beza makanan dia boleh tak seperti air. Air ni tak ada yang kita mati. Makanan kita boleh 3 hari kot. Tak ada makanan. Mana ketahui tu hari ketiga dia pergi kat kedai tu, dia curi makanan. Tak ada pun. Tak boleh jadilah kak cerita tu. Kalau datang kau tolong, monyet pun dapat makan daripada kancil. Tolong, aku lapar kan. Dapat. Macam mana kita nak kata tak boleh kan? So basically kalau cerita tu rekaan semata-mata tak ada kaitan dengan mati. Kalau realitinya kalau orang datang, kafir mana pun kesian kat orang lah kak. Tak wujud lah assumption tu. Saya ingat kadang-kadang kita pergi saya pernah sekali minyak motor habis. Saya jalan. Lepas tu saya kata, tak jalan ni, berhenti tepi jalan. Lepas tu saya pergi kat kedai ada kedai workshop. Saya tanya dengan orang ada minyak tak? Dia kata ada. Datang tu. Dia memang orang ada belas kasihan manusia ni ada lah. Jenis macam tak tahu lah Allah Ta'ala lah macam apa? Macam Europe. Ustaz Husaini cerita. Dia kata dekat Europe dia orang punya hak asasi binatang ni kuat. Hak asasi manusia tak ada. Maksudnya dia orang boleh kalau dia kata contoh macam nak tinggal rumah kan, nak sewa rumah, dia akan tanya ada baby tak. Kalau ada baby, dia tak nak sewa kan. Kalau ada anjing apa? Ada anjing, okey. Tak ada. Dia asasi binatang ni tinggi manusia. Itu pelik. Okey.
Okey, tapi ini yang kita sebut tadi kan semua tadi. Okey, riwayat Nasa'i. Semua kita sebut tadi adalah pendapat apa? Beberapa orang di kalangan salafus soleh. Tapi dia kata walladhi alaihi jumhur minas salafil ummat min salafil ummati wa khalafiha. Tapi apa yang di atasnya pendapat majoriti salaf. Selain daripada nama yang kita sebut tu. Selain nama tu. Umar ke Abu Bakar ke sekalian. Dan juga khalaf. Yang orang kemudian daripada mereka. Annal qatila. Bahawa orang yang membunuh ni. Lahu taubatun. Dia ada taubat. Fima bainahu bainallah azza wa jalla. Pada apa di antara dia dengan Allah azza wa jalla. Fa in taba wa anaba wa khasya wa khada'a. Kalau dia taubat, dia kembali, dia tunduk dan dia tekun. Memang dia sungguh-sungguh untuk minta ampun. Allah Taala akan berikanlah. Wa amila amalan salihah. Dan dia beramal akan amalan soleh. Kan? Badallahu sayiatihi hasanat. Allah Taala gantikan akan kesalahan dia dengan kebaikan. Wa wadal maqtula min zalamatihi wa ardahu min talabatihi. Dan Allah Taala gantikan orang dibunuh tu daripada penzaliman dia. Mana apa dia zalim tu Allah Taala buat ganti. Dan Allah Taala redhakan si pembunuh yang dibunuh tadi daripada tuntutan dia. Daripada menuntut dia. Orang yang membunuh tadi akan dilepaskan, akan Allah Taala bagi benda untuk redhakan dia. Supaya jangan sampai orang tersebut tuntut. Allah Taala akan buat. Qala ta'ala firman Allah dalam Quran surah Furqan. Pasal ayat tu kan kita baca berkenaan tajuk masalah apa orang yang berdosa ni Allah Taala sebut. Dalam surah Furqan ayat 869. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Taala Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan tak bunuh jiwa yang diharamkan Allah Taala kecuali yang kebenaran. Wala yaznun. Dan tidak mereka berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan siapa buat itu, maka bertemu Allah Taala dan akan berdosa. Yudha'af lahul azab. Allah Taala akan gandakan dia untuk dia azab. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yadkhulu fihi muhana, dan dia kekal dalam neraka ni dalam keadaan hina. Lepas tu Allah Taala sebut illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal akan amalan yang soleh. Fa ulaika, maka golongan ini yubaddilullah sayiatihim hasanat. Allah Taala gantikan keburukan-keburukan dia ada tu, Allah Taala gantikan terbalik jadi kebaikan. Sebab taubat. Buruk yang dia buat tadi ditukar ganti menjadi kebaikan. Ada 8 minit lagi. Tu siapa yang amal tu? Dia lah yang bertaubat lah. Dia kena baiki amal dia. Sebab tu kadang-kadang dalam taubat ni, kita bukan hanya cakap, ya Allah aku minta maaf, ya Allah ampunkan aku. Kita kena ganti amalan baik buruk kita dengan baik. Tapi Allah Taala balas untuk orang ni, dia dah macam tu, digantungkan ganti balik. Buruk-buruk dia tadi jadi baik. Ni satu benda yang ada orang kata mustahil. Orang yang baik tak buruk langsung, okay, orang yang baik tak buat jahat, dia ada gandaan-gandaan lain. Orang yang buat jahat, bertaubat, kan, dia akan dapat gantian kat sini. Gantian ini yang kita kata Allah Taala punya belas kasihan. Taubat dia tadi menjadikan keburukan dia, katakan dia buat 10 keburukan. Tiba-tiba dia sampai ke akhirat, terbalik jadi 10 kebaikan. Sebab taubat. Ni besarnya taubat punya nilai. Kalau dalam ayat tu, kalau orang tu tak taubat, mana dia jadi murtad dan kekal neraka. Dia kekal, dia boleh kekal lah, boleh kekal. Dia boleh kekal tu, bukan maksud murtad. Mana hak masa Allah Taala nak ampunkan tidak, terpulang pada Allah Taala. Jadi kebaran kalian tak diampunkan tu besar. Kebaran kalian untuk tak diampunkan tu besar. Walaupun ada ayat kata kecuali syirik je ya Allah. Ya, lepas tu kita dalil ni kena compare balik. Sebab balik pada asal hadis Nabi tentang tajuk orang mati, orang bunuh orang dengan sengaja tu ada dalil dia. Sebab tu taubat tu penting. Taubat tu penting. Cuma masalah taubat, okey, taubat beza. Taubat dunia, taubat akhirat. Normally kalau kata kat dunia dia sempat bertaubat dan sekian sebagainya, ya ada peluang. Dia kata tak sempat, dia macam syirik tadi kan. Tak mati dalam keadaan syirik, maka takkan diberikan pengampunan langsung. Cuma kat sini ada hadis-hadis lain lah yang kita kata nilaian dekat situ ada beza dia. Sebab kita ada ayat tentang syirik takkan diampunkan tu, ada ayat khas. Ayat khas yang tentang bunuh ni, kalau kat sini nampak dah gaya ada pengampunan. Besar, dia besar, sangat besar. Okay, tapi kalau orang tu bertaubat, keburukan dia diganti jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Taala amat-amat pengampun, amat-amat penyayang.
Wa hadzal khabar, dan khabar ini, wa hadza khabarun la yajuzu naskhuha. Dan ini perkhabaran, pemberitahuan Allah Taala, tidak harus dimansuhkan ia. Tak ada mansuhkan. Allah Taala kata illa man taba, kan dia buat syirik, dia sekian-sekian, dia taubat. Quran kata boleh. Boleh lah. Kalau tadi ikut pada Ibn Abbas cerita tadi, yang kisah tadi, dia bukan kisah masalah lepas mati. Hidup-hidup dia minta ampun pun tak lepas. Itu ikut pendapat tu. Pendapat Ibn Abbas tadi. Tapi kat sini dia kata ayat ni kita tak batalkan, dia kata. Wa hamluhu ala musyrikin, dan juga dibawa pada musyrik saja tak. Wa hamluhu hadhil ayati ala mu'minin khilafuz zahir, dan membawakan ayat ni pada orang beriman menyanggahi akan zahir ayat. Dia kata wa yahtaju ila hamluhu ila dalil, dan dia perlu kepada membawa dia kepada dalil lain. Kena dalil lain pula. Okey? Ayat tak boleh kita dia kata dimansuhkan dan dibawa saja pada orang musyrik saja, ataupun pada orang beriman menyanggahi yang zahir, tak ada. Memang kita jelas kan. Kita jelas ayat ni memang siapa bertaubat, beriman, beramal soleh, golongan ni Allah Taala akan berikan gantian. Taubat dia tadi menjadikan, kalau dia ada keburukan tu tukar jadi kebaikan hari kiamat nanti. Orang yang tak ada buat salah, diganda-gandakan kebaikan dia. Orang ni dah tak ada kebaikan lah. Ditukarkan supaya menjadi rahmat untuk dia. Sebab taubat yang dia buat. Ini nilai taubat. Kalau kita bincang dan tajuk taubat dan istighfar, ini tajuk yang penting. Taubat khas untuk pembunuhan. Ya. Lazim untuk taubat untuk benda lain. Tak, taubat untuk anything. Tapi pasal tadi yang atas orang sebut 3 benda yang besar. Syirik, bunuh, zina. Syirik, bunuh, zina. Allah Ta'ala bagi contoh itu yang terbesar. Allah Ta'ala bagi tahu. Dan juga selain itu kita kena tahu juga. Ya apa? Wa qala ta'ala, firman ayat lain. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan hai Muhammad, hei hamba-hambaku. Mana kata bagi tahu mereka, aku berkata, hei hamba-hambaku yang telah melampau ke atas diri masing-masing, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Taala dialah mengampunkan dosa kesemuanya. Kalau syirik boleh bertaubat, kenapa membunuh tak bertaubat ketika hidup? Boleh kan? Okey. Dia kata innahu huwal ghafurur rahim. Allah Taala dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadza amun fi jami'iz dzunub. Dan ini umum pada semua dosa. Min kufrin wa syirkin wa syakkin wa nifaq. Daripada kekufuran, kesyirikan, keraguan, kemunafikan, wa qatlin wa fiskin, pembunuhan dan juga kefasikan, wa ghairi zalika, dan semua selain itu. Kullu man taba min ayyi dhanbin taballahu alaih. Barang siapa bertaubat daripada sesuatu dosa, kan dia sebarang daripada apa-apa dosa, maka Allah Ta'ala kurnia taubat ke atas dia. Man taba taballahu alaih. Man taba taballahu alaih. Ini pada hadis. Barang siapa bertaubat, Allah Ta'ala kurnia taubat ke atasnya. Memang betul lah. Tak boleh kita kata tak boleh. Tapi Ustaz, selain pada bertaubat, dia kena buat banyak benda baik. Ya, saya. Actually sebenarnya itu konsep asal bagi semua taubat. Bukan hanya taubat bunuh je. Taubat daripada dosa biasa yang kita buat pun kena buat macam tu. Kita buat salah, kita taubat dan kena ganti balik. Buat amal soleh pula. Itu ke petikan yang Ustaz pernah sebut, yang sahabat Rasulullah rasa very happy. Ya, betul. Yang kita baca, ya, betul. Ayat surah Nisa dah. Yang awal lah tu. Yang berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk berkenaan dengan yang kecuali syirik. Kan, kecuali syirik. Kan, ayat yang ke-48. Mereka rasa gembira kan? Saya. Dia 2 kali ulang. Saya ingat 2 kali. Kita baca dah itu. Kita baca ayat 48 kot. 48 dengan 48 jap. Yushraka bihi wa yakfur ma duna dzalika. Yalah. 148 kedua ayat dia, ayat yang ke-116. 2 kali diulang. So jadi bila dengar ayat tu kan, memang para sahabat gembira lah. Maksudnya dosa-dosa lain tu boleh diampunkan kecuali syirik. So syirik ni kita mudah nak jaga berbanding dengan dosa lain. Mengumpat ke sekian ke, kita mudah kan. Mengumpat kat sini kita mula start tulis kan, dosa dah, kutuk orang sebagainya kan. Mana minta maaf lah. Minta buat dia macam ni, minta maaf kalau jumpalah. Tapi acik tu dia dah maafkan. Acik tu kata saya maafkan semua. Yang lain lah. Itu saya cakap lah. Dan lain ni mengata, Kalau kita jumpa dia, kita minta maaf lah. Kalau jumpa, banyakkan amal ibadat. Sebab
kita punya bayaran hari kiamat nanti adalah apa? Amal ibadat. So kalau orang ni ambil 10, ni 10. Kita ampunkan orang lain pula. Boleh ya. Itu cara lain kita ampunkan orang pula kalau buat salah kat kita. So dia Allah Taala bagi kemaafan pada kita macam kita ampunkan orang. Kalau kedekut sangat nak maafkan orang, masalah lah. Nak maafkan orang pergi 10 kali. Ni kalau maafkan ni, rugi dia. Takkanlah saya nak kena tunduk pada dia, ayat tu keluar. Baru ni sikit lah saya nak marah agak. Orang tua ramai ada. Tapi akak cakap kecil saya dengar. Kan ngajar Quran, ngajar faham Quran. Ngajar Quran ni. Tapi dia punya kepatuhan kepada Quran tu tak ada. Belajar Quran tapi tak amal, buat apa? Kalau dia cakap ni, saya pangkah. Saya kata minta maaf sekejap. Yang tertua, saya kata minta maaf dengan orang tertua kan. Saya kata minta maaf akak. Saya stop akak sekejap. Saya kata, ada benda dia tak puas hati dengan satu family tu saya sekian. Jadi kita nak damai kan. Lepas tu dia cakap, dia kata, saya kata kak, sekejap. Nanti sekejap kak. Akak mengajar surah Imran kan? Kata mengajar Harfiah Quran, surah Imran. Saya kata akak tak baca ayat 133. Yang tadi kan apa tentang orang bertakwa. Kan orang bertakwa disebut dalam surah Al-Imran. Ayat dia, okay, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, kita bincang ayat ni. Dan bersegera kamu pada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin, dan segera kamu pada syurga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, yang keluasan syurga ni seperti seluruh langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, sedia untuk orang bertakwa. Betul tak sebut? Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan harta ketika susah atau senang. Kemudian wal kaziminal ghaiz, dan menahan kemarahan. Kemudian wal afina 'anil nas, orang memaafkan akan orang ramai. Wallahi wal muslim, Allah tak suka orang buat kebaikan. Bahkan para ulama terjemahkan kebaikan hujung tu, buat baik pada orang buat jahat pada kita. Itu yang Allah Taala arahkan. Macam Nabi sendiri dapat arahan tersebut. Idfa' billati ahsan, balas dengan yang baik. Saya kata akak ni, awak tak baca itu pada saya. Dia cakap itu. Saya macam akak ni kau kena dengan aku kan. Geram juga lah kan. Lawan. Ini tajuk dia, belajar Quran tapi tak amal buat apa? Value Quran tu apa guna awak baca? Apa guna awak pandai terjemah Quran? Apa guna awak pandai terjemah Quran kalau tak kerti nak amal? Lepas tu saya kata dengan dia, kalau dia sekian, waktu dia keluar ayat pula, dia kata, takkan kita nak tunduk? Pasal yang senior kan. Yang share ni kata, kita nak cuba baikkan rapat, dia kata, kita jumpa dia. Kenapa kita nak jumpa ni, cakap? Kenapa kita nak tunduk pada dia? Saya kata, kak, saya menampuk lagi. Saya pun kak. Keluarlah ayat kedua. Baca surah Fussilat pula. Kan Allah Ta'ala kata, wala tastawil, ayat 3436, ayat 3436. Kan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama kebaikan itu akan keburukan. Idfa' billati ahsan, balaslah dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Nanti kalau kamu balas dengan baik, tiba-tiba kamu dengan orang kamu ada permusuhan, kan? Ka'annahu waliyun hamim, tiba-tiba dia akan jadi pelindung paling penyayang. He will protect you. Mana kalau kita asyik buat baik pada orang, walaupun kita ada musuh, kita buat baik, in the end dia akan protect kita. Nabi kata, dia akan, Allah Ta'ala kata, dia akan jadi pelindung kamu paling penyayang. Tapi nak buat benda ni, ya, maksudnya orang tu buat jahat pada kita. Kita balas baik. Akhirnya, dia akan jadi defender kita. Akan datang. Allah Ta'ala janjikan. Bukan. Dalam dunia. Dunia. Memang berlaku. Bodoh je, layan baik sebagainya. Lama-lama dia defend kita. Serius. Allah Ta'ala cakap. Ka'annahu waliyun hamim, tiba-tiba dia jadi macam pelindung paling penyayang. Kalau kamu asyik buat baik, akhirnya orang buat jahat pada kamu tu akan jadi pelindung kamu. Waliyun hamim, pelindung paling penyayang. Tapi nak buat benda ni payah. Wa may laqaha illa alladhina sabaru. Tapi tak boleh buat benda ni kecuali orang sabar. Wa may laqaha illa dzu hazin azim. Tak boleh buat perkara ni kecuali orang yang punya habuan yang besar. Siapa habuan kecil-kecil tak boleh buat. Saya keluar ayat ni pula. Saya geram kan kata saya. Kan dia pergi kontes macam tu kan. Belajar hafiz Quran, ajar Quran, tapi perangai macam tu. Kenapa? Value Quran tu ambil buat apa? Baca buat apa? Belajar kalau tak nak amal. Dan basically kadang-kadang kita ni jugalah orang macam ni kan. Tapi ada orang itu cakap saya, biasalah masuk politik je macam ni lah. Dia ikut dia. Orang politik jadi macam ni lah, dia kata. Memang betul pun. Dia kira orang kata apa AJK apa PKR pusat apa tak. Saya geram je dia cakap kan. Padahal yang tu cakap ni yang tua kan, cakap dengan dia, nasihat dia. Masih lagi tak ni? Nak tegak kepala. Baca Quran sekali tak masalah, baca Quran sekalipun kan. Pada dia boleh kata jangan baca ayat tu, jangan baca pada saya.
kita kata, kan tak baca pada kau, nak baca Quran pada dia. Nak baca siapa? Tak bila orang mengatain kita, kita kata Alhamdulillah saya. Ini tak payah cakap pun tak apa kan. Alhamdulillah kalau kita sabar semualah. Apa pun tak payah. Dia actually tak, jangan balas balik je. Basic dia dekat situ. Okey. Baik. Wallahu a'lam di sini. Okey. Nanti kita ada ayat, ada hadis yang datang berkenaan dengan tajuk apa pembunuhan yang sengaja ni kan, yang mana datang dalil-dalil yang ada menunjukkan bahawa berlakunya pengampunan. Sebab ayat 48 surah Nisa tu sebenarnya memang Allah Ta'ala sebutkan dah. Sebenarnya Allah Ta'ala ampunkan, disekutu dengan suatu benda, satu dengannya, dan dia akan mengampunkan apa selain itu bagi siapa dia nak. Memang ada pernyataan Quran kata selain syirik Allah Ta'ala akan ampunkan. Itu kita akan baca insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.